dalam elektrolit. Untuk ini kita perlu clear yang ini dulu, iaitu untuk faktor kepekatan ion dalam elektrolit yang akan dipengaruhi ion yang untuk dinyah cas adalah di anode. Di kathod masih lagi mengikut kedudukan dalam siri elektrokimia. Sebab itulah di sini ion negatif yang lebih pekat dalam elektrolit dipilih untuk dinyah cas. Dinyah cas ni maksudnya kita buang cas dia pada anode. Kalau faktor yang sebelum ni dua-dua kita pilih berdasarkan kedudukan dalam siri elektrokimia. Tapi untuk faktor kepekatan di anode, iaitu untuk ion negatif, kita akan pilih ion yang lebih pekat untuk dinyah cas di anode. Tetapi untuk ion positif, ion positif, ion yang dipilih untuk dinyah cas di kathod, kita masih lagi menggunakan kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Jadi kita tengok contoh. Contoh kat sini cikgu bagi larutan elektrolitnya, larutan asid hidroklorik 1.0 mol Dm negatif 3. Kalau kamu lihat larutan tu lebih daripada 0.5 dan ke atas, kita anggap larutan tu adalah larutan pekat. Kat sini kita nampak 1.0 Dm, maksudnya lebih daripada 0.5. Kita anggap ini adalah larutan pekat. Ini adalah larutan pekat. Larutan yang kepekatan dia tinggi. Kalau yang 0.0001 mol itu adalah larutan cair. Kalau larutan cair, kita guna faktor kedudukan dalam siri elektrokimia. Kita pilih berdasarkan kedudukan dalam siri elektrokimia. Tetapi kalau faktor kepekatan, kita nampak larutan pekat, kita mesti pilih ion berdasarkan kepekatan ion di anode, dan di kathod adalah berdasarkan siri elektrokimia. Jadi bila untuk larutan asid hidroklorik, kita tahu kalau larutan wajib ada 4 ion. Mesti ada 4 ion. Mesti ada 4 ion. Ion apa? Mesti ada 2 positif, 2 negatif. Ion positif yang wajib ada dalam larutan, kita tahu larutan ni adalah air. Air dia akan ada ion hidrogen. Itu ion positif dia. Dia ada ion positif dia. Satu lagi ion negatif untuk air adalah ion hidroksida. H negatif. Ini untuk semua larutan wajib ada 2 ion ni, ion hidrogen dan ion hidroksida. 2 lagi ion bergantung kepada jenis larutan. Kalau larutan asid, kalau nama asid, ini kemudian kalau nama asid, maksudnya dia mesti ada lagi ion hidrogen. Untuk ion positif dia, tak kira lah asid apapun, dia mesti ada ion hidrogen juga. Dan juga yang satu lagi yang negatif tu adalah tengok nama dia. Kalau hidroklorik maksudnya ion klorida. Kita ambil belakang tu, klorik belakang tu, maksudnya klorida. Jadi kita dapatlah 4 ion. Cuma kita nampak di sini ada 2 ion hidrogen. Kita boleh simpulkan sekali. Dalam larutan asid hidroklorik ni ada ion hidrogen, ion hidroksida dan ion klorida. Maksudnya dalam larutan elektrolit ni, dalam ni kan, yang negatifnya adalah ada ion OH negatif tu, ion hidroksida. Cikgu tulis simbol lah, tak muat di dalam tu. Dengan ion klorida, itu ion negatif. Ion positifnya adalah satu je lah, hidrogen. Ion hidrogen, sebab memang ada 2 ion hidrogen tapi dia sama jenis kan, jadi kita tulis satu je lah. Jadi ini ion yang berada dalam elektrolit, ada 3 ni.
Tapi sebenarnya ada 4 lah. Tapi sebab hidrogen tu kita boleh anggapkan dia sama je. Kita anggap dia satu je. Jadi 3 ion yang ada dalam larutan asid hidroklorik. Okey, jadi ion negatif kita panggil anion. Okey, anion ni akan tertarik ke anode maksudnya. Okey, dua-dua ion negatif ni akan tertarik ke anode. Tapi kita perlu pilih satu saja untuk kita nyah cas. Nyah cas maksudnya kita buang cas dia. Kita nak buang cas dia menjadi unsur asal dia tu. Kepada juzuk-juzuk asal. Sebab elektrolisis ni ada penguraian bahan kimia kepada juzuk-juzuk asalnya dengan kehadiran tenaga elektrik. Jadi kita nak pilih macam mana di anode ni. Okey, ingat untuk faktor kepekatan di anode mesti dipengaruhi. Kita akan pilih ion yang kepekatannya tinggi. Maksudnya yang lebih pekat. Okey, jadi kalau larutan tu larutan pekat, bermaksud air mesti sikit kan? Air tu sikit. Okey, bila air sedikit bermaksud air ion mana yang berasal daripada air? Hidroksida ke klorida? Dia adalah ion hidroksida. Jadi maksudnya dia sikit. Jadi kita tak akan pilih dia. Kita akan pilih banyak. Untuk faktor kepekatan kalau dia lebih pekat. Jadi kita akan pilih ion klorida. Okey, ion klorida yang akan dinyah cas di anode. Okey, dia akan dinyah cas. Okey, ion klorida. Sebab apa? Sebab dia pekat. Okey, sebab dia pekat. Okey, jadi bila kita pilih ion klorida untuk dinyah cas di anode. Okey, ion klorida ni bila kita buang dia punya cas, okey, kita nyah cas dia akan membentuk gas. Dia akan membentuk gas klorin. Jadi kamu ingat, ion klorida kita nyah casnya akan membentuk gas klorin. Gas klorin ni bersifat asid. Sifat dia adalah asid. Okey, itu di anode. Okey, kalau di katot kalau asid hidroklorik ni kita tak ada masalah. Sebab apa? Sebab nampak tak kat situ? Cuba perhati elok. Apa yang kamu nampak? Okey, dia hanya ada satu gas ion yang hidrogen. Jadi kita tak ada masalah dah. Kita tak payah dah pilih-pilih siapa yang nak dinyah cas. Confirm dia yang akan dinyah cas di katot. Okey, jadi ion hidrogen ni, ion hidrogen ni kita nyah cas. Okey, kita nyah cas dia. Okey, dia akan jadi apa? Dia akan jadi gas hidrogen. Okey, itu dah mudah kan? Okey, terima kasih.